storykan anak saya. Nanti kalau anak tak boleh hantar apa, anak panggil Grab apa boleh? Apa-apa lah, apa tak kisah, ada hak. Lepas tu buku hizib tu dah Ustaz. Boleh kena saman ni, tak ke barang tak tulis. Yang tu sebenarnya dia orang buat untuk derma tu. Ya ke? Jual berapa? Apa pihak Ustaz deal dengan dia? Berkaitan dengan atur cara itu penting. Tapi terpulang pada Ustaz lah. Kami cadang pukul 10 ni break kan. Okey. Mungkin sekarang 9 sampai 10 sesi pertama. Lepas tu break setengah jam kita ada sarapan. Minum pagi kan. Kemudian 10.30 sampai 12.30 tu Ustaz lah. Okey. Boleh. Okey. Dia sampai 12.30 je kan? Sampai 12.30. Sebab ada yang nanti pukul dalam pukul 11.30 ke dalam pukul 11.45 kan yang tu untuk sesi soal jawab. Jadi soalan tu minta bagi awal. bagi awal. Tulis. Soalan tulis kan. Terus. Lain tu Ustaz terangkan. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu bina wa hdina nas jami'a. Ja'alna sababan liman ihtada. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Alhamdulillah, segala puji dan puja kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kurnia-Nya untuk kita dapat bertemu pada hari ini dalam daurah kita solat jemaah panduan imam dan makmum. Yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Muhammad Hazri bin Hashim Al-Bindani, ceramah tetamu kita yang istimewa pada pagi ini, yang berusaha Al-Fadil Tuan Haji Azman bin Zain Abidin, Pengerusi Jabatan Sekretariat Masjid Bandar Universiti Sri Skandar, seluruh jabatan kuasa Masjid Bandar Universiti yang diadu-adukan, yang diraikan, pegawai-pegawai masjid daerah Perak Tengah, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada pagi ini kita akan sama-sama menelaah kitab panduan imam dan makmum yang akan disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Muhammad Hazri bin Hashim. Dan sebelum pada itu saya ingin terangkan berkaitan dengan atur cara program kita pada pagi ini. Sesi yang pertama bermula sekejap lagi daripada pukul 9 hingga pukul 10. Kemudian kita akan berehat untuk minum pagi. 10.30 kita akan sambung semula. Dan Ustaz minta supaya kita buat sesi soal jawab pada pukul 11.45. Cumanya soalan yang bertulis dan boleh tulis dahulu dan sampaikan ke hadapan. Soalan bertulis. Jadi tanpa memanjangkan kalam, majlis menjemput dan mempersilakan Muhammad Hazri bin Hashim untuk memulakan daurah kita pada pagi ini. Falyatafaddal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bi khair. Terima kasih pada pimpinan majlis yang dimuliakan, pengurusi, tuan imam dan seluruh jawatan kuasa masjid, para asatizatul kiram, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, ahbabuna fillah, muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan dapat rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala.
Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kerana dengan limpahan rahmatnya, taufik, hidayah dan inayah daripada Allah, pada pagi ini kita dapat sama-sama berkumpul untuk kita bicarakan panduan solat berjamaah imam dan makmum. Dan insya-Allah kita akan cuba baca sebanyak mungkin daripada kitabnya, dan dalam masa yang sama mungkin sebahagian daripada yang tak sempat kita baca akan diselesaikan di dalam soalan-soalan yang diajukan nanti. Baik, kita langsung pergi pada halaman yang pertama, perkara-perkara yang merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum solat berjamaah. Yang pertama, azan. Ulama mengatakan azan adalah hak solat fardu. Azan bukan hak waktu, azan bukan juga hak solat berjamaah. Kalau dikatakan azan hanya hak solat berjamaah, kenapa Nabi kita masih berpesan kepada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu untuk melaungkan azan ke jauh daripada Madinah? Maka jelas sekali beliau solat sendirian tapi diperintahkan azan. Itu menunjukkan bahawa azan bukan hak solat berjamaah. Azan juga bukan hak waktu. Kalau dikatakan azan hanya hak waktu, mestilah kita azan tepat pada waktunya ataupun dalam waktunya. Tetapi dengan azan boleh berlaku di luar waktu. Sebagaimana dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang pernah melakukan solat qada. Nabi kita melakukan qada salat subuh sebagaimana disebutkan dalam Mishkatul Masabih. Imam At-Tabrizi menyebutkan baginda sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat tertidur sehinggalah tertinggal salat subuh. Maka saat Nabi kita nak melakukan qada subuh pada waktu duha, baginda sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Bilal melaungkan azan. Jadi kalau dari segi waktunya dah taman, tetapi tetap dengan solat diperintahkan azan. Maka di sini menunjukkan kepada kita bahawa azan bukan hak waktu, azan juga bukan hak berjamaah, tapi azan hak solat fardu. Hingga kan dengan nak melakukan solat fardu qadaan pun masih ada tuntutan azan. Yang berikutnya iqamah. Antara azan dan iqamah hendaklah dibezakan, kerana dalam hadis Nabi kita katakan wal yahdaril iqamah, hendaklah dihadarkan iqamah. Zaman kita ni zaman orang terlalu mementingkan kepada lagu-lagu yang kadang-kadang Masya Allah iqamat pun dah jadi macam azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Yang ada kat rumah dengar, oh baru azan. Itu yang kadang-kadang lambat sampai ke masjid. Bila sampai jemaah dah selesai. Rupa-rupanya yang dia dengar tu qomat. Tetapi disebabkan qomat dah sama macam azan, maka akhirnya dia tersilam. Maka dengan sebab itulah Nabi kita pesan wal yahdaril iqamah. Iqamat itu hendaklah dihadarkan. Hadar bermaksud sebut cepat-cepat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Kalau macam tu yang ada kat rumah pun tahu qamat tu. Maka dia akan bersegera. Maka ini di antara perkara sunnah dan sunan yang sepatutnya kita buat, iaitu bezakan antara azan dan qamat. Baik, yang berikutnya ialah merapikan saf. Sekurang-kurang merapikan saf dengan imam mengatakan saf, lurus dan rapatkan saf. Itu sekurang-kurang merapikan saf. Maka dengan berbuat demikian imam sudah mendapat ganjaran pahala merapikan saf. Tetapi kalau ditanya yang afdal, maka afdalnya dengan imam menoleh melihat kepada para jamaah. Kerana makruh melakukan takbiratul ihram sebelum saf semuanya sempurna. Maka dengan sebab itu afdal imam toleh kepada para jamaah dalam merapikan saf. Perintah meluruskan saf, tuan-tuan, bukan hak Bilal. Itu hak imam. Bilal jangan duk rampas kuasa imam. Ini belum dia qomat lagi, dia kata apa? Saf, Masya Allah. Kemudian baru qomat. Maka akhirnya para jamaah yang hadir tidak mendapat fadilat iqamat.
di dalam Hasyiah Al-Bujairimi menyebutkan bahawa orang yang bangun sebelum selesai qamat tak dapat fadilat qamat, kecuali dengan kita bangun kalau imam dah ada kat depan. Qamat adalah hak imam, bukan hak Bilal. Walaupun Bilal yang melafazkan qamat, tapi iqamat tu hak imam. Maka iqamat bukan hak jam. Kadang-kadang dengan ada jam digital zaman sekarang ni, iqamat ada lagi berapa minit. Maka elok tamat aja jam tadi. Tet. Jemaah semua pakat dah bangun berdiri dah. Menunggu. Bila lambat qamat aja. Qamat lah, tunggu apa lagi? Kita kena ambil maklum. Qamat bukan hak Bilal. Qamat juga bukan hak jemaah. Qamat juga bukan hak jam. Qamat adalah hak imam rawatib. Selama mana imam belum membenarkan qamat, maka tidak boleh qamat. Maka dengan sebab itulah zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Bilal akan datang tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah Nabi kita dah sedia untuk qamat? Kalau Nabi kita perintahkan qamat, barulah Sayyidina Bilal melaungkan qamat, dan Nabi kita akan keluar daripada kamar baginda sesudah selesai qamat. Maka dengan sebab itulah waktu afdal jemaah bangun berdiri selepas selesai qamat, kalau imam belum ada di depan. Kalau imam belum ada di depan. Baik, berkenaan dengan bila masa nak bangun berdiri, Imam Al-Juwaini, Imamul Haramain Al-Juwaini menyebutkan bahawa orang yang dah ada dalam saf, bangunnya selepas selesai qamat, maka mereka mendapat fadilat iqamat. Orang yang belum berada dalam saf, yang ada di belakang, yang ada dalam halaqah, dalam kumpulan-kumpulan kecil, bangunnya ketika mendengar ucapan qad qamatis shalah dan langsung bergerak untuk membentuk saf. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Umar, bagaimana dengan sekumpulan tabi'in yang duduk dengan Abdullah bin Umar, apabila qama rajulun minhum, bangun salah seorang daripada mereka, maka kata Abdullah bin Umar, duduk. Kita bangun ketika mana kita mendengar qad qamatis shalah. Jadi Imamul Haramain Al-Juwaini mengatakan bahawa bangunnya orang yang belum berada dalam saf ialah ketika mendengar ucapan qad qamatis shalah. Yang berikutnya, bangunnya orang yang uzur, orang yang tak kuat, orang yang lambat bangun, afdal bangunnya ketika ucapan qad qamatis shalah, sebagaimana hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Bagaimana dengan Anas bin Malik di usia beliau 100 lebih, beliau pada ketika itu bangun setiap kali ucapan qad qamatis shalah. Itu di antara waktu bangunnya para jamaah untuk membentuk saf. Baik, maka tugas merapikan saf itu adalah tugas imam, bukan tugas Bilal. Bukan tugas Bilal. Baik, sunat imam menoleh kepada para jamaah dan mengucapkannya untuk memerintahkan untuk merapikan saf dan memenuhkan saf-saf di hadapan. Selama mana saf di depan belum penuh, orang yang berada di saf kedua, ketiga, keempat dan seterusnya tak dapat ganjaran pahala saf, disebabkan tidak memenuhkan saf yang depan. Maka dengan sebab itulah perlu dipenuhkan dahulu saf yang paling depan. Imam tak cakap Arab pun tak apa. Ini imam-imam kadang-kadang Masya Allah, atimu sufufakum rahimakumullah, sawu sufufakum, suddul khulal, salu salatal muwadda'. Jadi jemaah tengah-tengah cakap belakang tak faham apa. Imam cakap Melayu aja. Yang penting fahamnya. Bukan cakapnya itu. Yang penting ialah fahamnya. Maka cakap Melayu aja. Luruskan saf, rapikan saf, tutup celah-celah dan ruang, dan tunaikanlah salat umpama ini salat buat kali terakhir. Masya Allah. Itu saja. Baik, kenapa afdal dengan tuan imam menoleh melihat kepada para jamaah? Ada beberapa hikmah. Pertama, supaya imam sendiri melihat kesempurnaan saf sebelum takbir, kerana makruh takbiratul ihram dalam keadaan saf belum sempurna. Itu yang pertama. Kedua, supaya imam sendiri dapat melihat keseimbangan saf.
Kerana dalam Aunul Ma'bud syarah kepada Sunan Abi Dawud, satu riwayat hadis Nabi kita katakan wasitul imam, pastikanlah imam di tengah-tengah saf kalian, maksudnya seimbang kiri dan kanan. Orang kita kadang-kadang dia faham afdal masuk sebelah kanan, seorang datang masuk kanan, seorang datang masuk kanan, seorang datang masuk kanan, sebelah kiri kosong, maka saf tak seimbang. Sedangkan dalam hadis riwayat Imam Abu Daud menyebutkan bahawa Nabi kita perintahkan seimbangkan saf. Kalau kita tengok kanan dah ramai, maka afdal masuk sebelah kiri supaya saf kita seimbang kiri dan kanan. Maka menyeimbangkan saf itu juga merupakan salah satu daripada tuntutan. Maka dengan tuan imam yang melihat kalau saat di kanan dah banyak, imam boleh minta tuan-tuan masuk pula saf sebelah kiri, kerana saf sebelah kiri masih kekurangan, supaya saf kita seimbang. Itu yang afdal. Baik, hikmah sebaliknya, kenapa imam toleh melihat kepada para jamaah? Kerana dengan imam toleh melihat kepada para jamaah juga, imam dapat kenal orang yang berada di belakangnya itu apakah benar-benar layak untuk berada di belakang imam. Kerana di dalam hadis dalam Sahih Muslim, Nabi kita mengatakan liyaliyani minkum ulul ahlam, hendaklah orang yang berdiri di belakang aku, yakni belakang imam yang salat, ulul ahlam. Imam Nawawi dalam Syarah Muslim mengatakan al-uqala wal nujaba wal fuqaha. Orang yang cerdik, orang yang pintar, orang yang faqih yang boleh berada di belakang imam. Maka ulama meletakkan 3 kriteria orang yang layak berada di belakang imam ni. Dia ada 3 kriteria. Yang pertama, dia adalah orang yang bersedia untuk menjadi khalifah, iaitu pengganti kepada imam. Kalau dengan imam terbatal, maka dia memang layak untuk menjadi pengganti. Kelayakannya itu pada bacaan, kelayakannya itu pada pakaian, kelayakannya itu juga pada pada penampilan diri, kelayakannya itu juga pada pada pengetahuannya tentang hukum hakam. Dia orang yang boleh menggantikan imam. Imam dah terbatal, tak ada masalah. Astagfirullah, mohon maaf saya dah batal, minta Haji Mashkur gantikan. Haji Mashkur pun baiklah, batal kalau baiklah. Disebabkan Haji Mashkur tak boleh bercakap. Imam boleh bercakap sebab imam dah batal. Imam boleh bercakap sebab dia dah batal. Orang yang tak solat boleh bercakap dengan orang yang sedang solat. Nabi kita dalam Sahih Al-Bukhari, Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan dalam satu waktu subuh mereka solat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falamma kabbara wa kabbarna summa iltafata ilaina. Apabila baginda takbir maka kami pun ikut takbir, kemudian Nabi toleh kepada kami. Tiba-tiba Nabi toleh ke belakang. Nabi kita katakan ala makanikum, tetap kalian di tempat kalian. Baginda masuk bersuci, kemudian Nabi kita datang takbir semula. Jadi jelas menunjukkan orang yang batal boleh bercakap dengan orang yang tidak batal, orang yang sedang solat. Maka dengan tuan imam yang batal boleh aja minta Haji Ahmad gantikan. Haji Ahmad jangan baiklah. Kalau macam tu batal disebabkan dia yang sedang solat. Imam boleh bercakap. Ini kadang-kadang imam tak cakap, kawan tu tak tahu apa. Nak tunggu ke? Nak minta ganti ke? Maka boleh kita bercakap saja. Kalau saat kita batal. Baik. Maka hendaklah orang yang berada di belakang itu tahu cara nak menggantikan imam. Imam terbatal waktu sujud. Ini problem, masya-Allah. Terbatal waktu sujud, jemaah semua tak tahu. Tuan imam jangan bangun pelan-pelan keluar pada masjid. Jemaah semua sujud lama sangat. Seorang makcik tak tahan bangun. Imam dah tak ada, kata dia. Masya Allah. Patut lama imam dah tak ada lah. Jadi boleh aja dengan tuan imam bagi tahu, astagfirullah, mohon maaf saya dah batal, minta Bilal gantikan. Macam kalau merangkak batal tuan-tuan. Kalau merangkak batal, maka kita nanti akan pelajari tajuk babul istikhlaf, bab penggantian imam, di mana pengganti imam tidak wajib bergerak ke hadapan kalau dalam keadaan bukan qiyam, langsung ganti di tempatnya sahaja. Kalau dalam keadaan sujud, maka Allahu Akbar, duduk antara dua sujud, Allahu Akbar, sujud semula, Allahu Akbar, berdiri, baru bergerak ke depan. Itu pengganti imam tak wajib untuk bergerak ke depan kalau dalam keadaan bukan qiyam. Jadi
Kriteria pertama, orang yang ada di belakang imam mestilah dia orang yang boleh jadi khalifah. Maka dengan sebab itulah kalau di masjid negara disediakan 8 ya sajadah merah tu, ya, reserve. Ya, di masjid negeri biasanya 5, ya, di masjid daerah 3, di masjid biasa-biasa 2 ataupun 1, ya, untuk memastikan bahawa di belakang imam memang ada orang yang mempunyai kriteria yang boleh menjadi khalifah, iaitu pengganti kepada imam. Ya, kadang-kadang jemaah kita terutamanya kalau dalam solat tarawih, ya, musim tarawih musim ramai tuan-tuan, ya. Jadi ya kita dah reserve kat depan ni, ya, tapi disebabkan tempat lain semua dah penuh, dia tengok ada reserve kosong, dia langkah pergi duduk. Ya, dia alih reserve tu, sampai kan kadang-kadang tempat bilai pun dia duduk sekali. Ya. Bila keluar nak qomat aja, bila kata tepi sikit saya nak qomat, dia kata minta maaf lambat belakang. La ilaha illallah, ya. Bilai kata ini tempat aku ni, ya, sampai bilai pun dia tak kenal. Sebab apa? Sebulan, ya, setahun sekali je tarawih je baru sampai. Ya. Jadi sebab itulah, ya, disediakan tempat yang khusus tadi untuk orang yang berkelayakan. Kadang-kadang yang tampil ke depan tu hanya nak tumpang syafaat, ya, syafaat sejuk ekon imam, ya, sebab depan tu imam ada kotak ekon, ya, maka boleh tumpang syafaat sejuk ekon. Tapi kalau saat imam batal, dia tak tahu nak buat apa, ya, maka tuan imam, ya, berhak untuk panggil orang yang lebih layak untuk berada di tempatnya, ya, berada di tempat yang ditetapkan itu supaya dapat membantu, ya, imam. Baik. Kriteria yang kedua, orang yang ada di belakang imam itu mestilah orang yang bersedia untuk menjadi munabbih. Munabbih bermaksud orang yang boleh membantu imam saat imam tersalah dalam solat, sama ada bacaan atau perbuatan. Kadang-kadang tuan imam tersasul baca surah sajadah tetapi melompat masuk surah Yasin. Makin pergi makin Yasin, makin pergi makin Yasin. Mengharapkan jemaah di belakang bantu, yang kat belakang semua hafiz Yasin. La ilaha illallah, ya. Tak boleh bantu. Sebab apa? Tak ada yang hafal sajadah. Maka dengan sebab itulah, ya, dalamnya kita katakan dalam pengambilan imam-imam dan Bilal zaman kita ni disyaratkan Bilal juga menghafal surah sajadah supaya Bilal boleh jadi munabbih. Ya, itu sebabnya. Baik. Ya, kadang-kadang munabbih itu diperlukan imam baca surah pendek saja, tetapi masya-Allah kadang-kadang kalau nak jadi tuan-tuan dalam solat ni macam-macam. Baca watini wazaitun, watini wazaitun wa turi sinin, baca-baca sampai penghujungnya illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Terkedu tuan imam, aku mula watin, kenapa penyudah jadi wal asr? Ya, ulang balik, ya, masih lagi wal asr. Ulang balik wal asr juga. Kena adalah yang kat belakang tu untuk falahum ajrun ghairu mamnun. Ya, maka itu keperluan munabbih. Ya, orang yang sedia, yang boleh, yang ingat, ya, yang boleh bantu. Ya, baca qul ya ayyuhal kafirun kadang-kadang tak jumpa jalan keluar. Wala ana abidum ma'abatum wala antum ma'abiduna ma'abud wala ana abidum ma'abatum wala antum ma'abiduna ma'abud wala ana abidu. Sampai ke sudah. Ya. Punyalah lama jemaah dah tunggu, sudahnya ada wak Jawa seorang kat belakang, dia kata apa? Rokok ajalah imam. Ya. Sebab apa? Tak jumpa lakum dinukum waliyadin. Ya. Maka itu, ya, perlunya kepada seseorang yang dapat bantu. Maka pembantu itu namanya munabbih. Ya. Kadang-kadang munabbih itu diperlukan dalam hal keadaan tuan imamnya terlupa bangun ke rakaat yang kelima. Saat tuan imam bangun ke rakaat yang kelima, mata para jemaah di belakang semua melirik tengok 3-4 orang kat belakang. Kalau 3-4 orang kat belakang bangun, mereka pun ikut bangun sekali. Ya, biasanya macam tu. Maka orang yang kat belakang ni lah orang yang kena konsisten sungguh, ingat rakaat, ya, beringat-ingat supaya dia dapat bantu imam. Itu di antara perkara yang patut kita ambil tahu. Kenapakah di masjid-masjid disediakan sajadah khusus, tuan-tuan? Ya. Baik. Yang ketiga, orang yang ada di belakang imam juga mestilah memenuhi kriteria boleh menjadi muballigh. Muballigh bermaksud orang yang menyampaikan pergerakan imam saat dibimbangi. Ya, para jamaah lain tak tahu pergerakan imam disebabkan berlaku situasi-situasi yang, ya, yang kadang-kadang secara mengejut.
ya, solat di tengah malam pada waktu Isya, hujannya lebat, tiba-tiba blackout, gelap segelap-gelapnya, ya, maka pada ketika itu yang ada di belakang imam masih dengar, ya, masih dengar, tapi yang ada kat jauh dah tak dengar, ya, nak mengharapkan mata melihat, mata tak nampak. Maka pada ketika itu qudwah kita ataupun ittisal, hubungan kita dengan imam hanya pada pendengaran saja, sebab penglihatan tidak nampak. Maka pada ketika itu sunat ada beberapa orang di belakang untuk menguatkan suara saat dengan tuan imam bertakbir Allahu Akbar, maka yang kat belakang Allahu Akbar, lebih kuat daripada imam, ya, untuk menyampaikan pergerakan imam kepada para jamaah yang lain. Munabbih itu ada beberapa syarat, muballigh itu ada beberapa syarat. Yang pertama, mestilah dia orang yang jahirus saut, orang yang memang suara kuat, ya. Jadi tak boleh jadi muballigh kalau imam Allahu Akbar, sehabis suara imam muballigh Allah, tak boleh jadi muballigh. Ya, kalau suara macam tu, ya. Yang berikutnya, muballigh juga mestilah orang yang suratul harakah, orang yang boleh bergerak dengan cepat. Jangan imam dah Allahu Akbar tegak, muballigh baru merangkak ke bawah, Allah tak naik-naik, ya, maka dia tak boleh jadi muballigh kerana lambat, ya. Dan muballigh itu juga dia kenalah berniat, qasadkan waktu dia menguatkan suara itu, dia melakukan perkara tersebut adalah kerana memenuhi perintah Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Qasadkan kerana Allah, iaitu Allah memerintahkan supaya kita bantu-membantu dalam kebaikan dan ketakwaan, bukan dia qasadkan i'lam, nak bagi tahu, ya. Baik, yang berikutnya, perkara sunnah yang keempat ialah mengambil sutrah. Sutrah ialah had batasan kawasan solat kita. Kalau di negara Arab, masjid-masjid mereka menyediakan satu papan kecil berbentuk kubah yang diletakkan di hadapan garisan saf untuk orang solat sunat, maka dia ambil letak kat depan supaya menjadi sutrah, ya. Hukum mengambil sutrah mengikut jumhur ulama adalah sunat muakkad, sunat yang sangat-sangat dituntut. Dan mengikut, ya, Imam Asy-Syaukani, mengambil sutrah hukumnya wajib. Ya, Imam Syaukani menyalahi jumhur kerana beliau berpandangan mengambil sutrah adalah wajib. Maka orang yang wara' akan mengambil pandangan yang lebih berat kerana, ya, bersikap lebih hati-hati. Disebabkan ada ulama mengatakan sunat, ada yang mengatakan wajib, maka pada ketika itu mengambil pandangan yang mengatakan wajib itu merupakan pandangan yang merupakan tindakan yang lebih wara' kerana bersikap hati-hati, ya. Seafdal-afdal sutrah ialah kita salat dalam mihrab. Itulah seafdal-afdal sutrah, ya, kerana, ya, aman daripada lalu lintas dan juga aman daripada pandangan kita dan daripada, ya, tempat yang luas. Maka seafdal-afdal sutrah ialah salat dalam mihrab. Kedua, kalau dengan tak ada mihrab, maka afdalnya dengan kita menghadap dinding. Jarak kita berdiri dengan dinding ialah 3 hasta. Itulah sutrah. Baik, yang ketiga, kalau tak ada dinding, maka, ya, tertib yang ketiga ialah dengan kita menghadap tiang. Itu tertib yang ketiga. Yang keempat, kalau dengan tak ada tiang, maka pada ketika itu cukup dengan sesuatu yang diletakkan di depan. Ya, jarak kita berdiri dengan sesuatu yang diletakkan di depan kita adalah sejarak 3 hasta. Ya. Dan sunat benda yang nak diletakkan di depan tu bukan betul-betul kepala kita waktu kita sujud. Hendaklah ke kanan atau ke kiri, sebagaimana yang disebutkan dalam syarah, ya, dalam syarah Sunan Abi Daud, Aunul Ma'bud syarah Sunan Abi Daud. Sunat untuk kita letakkan sesuatu di depan, tapi bukan tepat kepala kita waktu kita sujud. Hendaklah ke kiri sedikit atau ke kanan sedikit, ya, daripada kepala kita. Baik. Berikutnya, kalaulah tak ada sesuatu nak diletakkan di hadapan, maka tertib yang kelima ialah dengan humratul musalli, dengan hamparan salat. Ya, kita boleh niatkan hamparan sajadah sebagai sutrah batas had kawasan salat kita.
Ada yang bawa selendang, maka dia bentangkan selendang, maka hukumnya juga adalah sunat menjadi sutrah kepada dia ketika mana dia solat. Ya, cuma hamparan selendang kena ambil maklum tuan-tuan, makruh kalau selendang tu dilipat-lipat, hanya kita letak untuk alas dahi kita saja. Ya, hendaklah dibuka selendang tadi itu supaya dapat, ya, selendang tadi kita sujud, saat kita sujud dengan kepala kita, tangan kita, lutut kita masih di atas selendang, itu baru sunat. Ya, tapi kalau dilipat-lipat kebanyakannya macam syal tu, ya, dibentangkan hanya sekadar, ya, sebesar mata pedang saja, ya, hukumnya makruh. Ya, hukumnya makruh. Jadi hendaklah dibuka. Ya, kenapa? Sebab menjadi istihza, iaitu menjadi satu penghinaan kepada lantai masjid kalau saat kita hanya nak lapik muka kita saja. Ya, jadi kalau saat kita memang hampar, maka untuk menutupi, untuk kita katakan menjadi alas, ya, tapak tangan kita, lutut kita dan juga dengan muka kita, maka itu tidak mengapa. Itu sunat. Ya, baik. Berikutnya tertib yang ke berapa? Pertama tadi dengan mihrab, yang kedua dengan dinding, yang ketiga dengan tiang, yang keempat dengan sesuatu diletakkan di depan, yang kelima dengan hamparan, yang keenam. Tertib yang keenam ialah kalau tak ada hamparan maka cukuplah sekadar jaral khatti, satu garisan di hadapan yang kita niatkan sebagai sutrah. Sebagaimana hadis riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkenaan dengan jaral khat, satu garisan di hadapan yang diniatkan sebagai sutrah. Maka boleh untuk kita niatkan garisan-garisan saf ini sebagai sutrah, ya, batas had kawasan solat kita, tetapi ia bukanlah tertib yang afdal. Ya, kalau kita dapat pilih yang afdal, hendaklah kita cari yang lebih utama. Baik. Sutrah imam, sutratul imam satarat liman khalfahu. Nabi kita katakan, ya, sutrah bagi imam menjadi sutrah kepada orang yang ada di belakang imam. Maka dengan sebab itu saat tuan imam mengambil sutrah yang afdal, para jamaah juga dapat ganjaran pahala sutrah yang afdal. Saat tuan imam mengambil sutrah yang biasa-biasa, jemaah kat belakang pun dapat yang biasa-biasa. Ya. Maka dengan sebab itu, nak bandingkan dengan hamparan sajadah sebagai sutrah adalah lebih afdal dengan kita letak rehal di depan. Ya, supaya jadi lebih afdal daripada sekadar hamparan sajadah. Baik, beberapa perkara berkenaan dengan iqamat tadi kita dah sebut, berkenaan dengan bangun ketika mana qamat dan hak qamat dan sebagainya, rasanya tak perlu lagi kita ulang. Berikutnya halaman yang ketiga, makruh solat sunat apabila solat fardu diqamatkan. Nabi kita katakan, idza uqimatis shalah fala salata illa al-maktubah. Apabila telah diqamatkan solat, maka apabila telah diqamatkan solat, maka tiada lagi tuntutan solat kecuali dengan solat yang diqamatkan itu, solat fardu. Maka dengan sebab itu ulama mengatakan makruh melakukan solat sunat apabila hampir qamat, ketika iqaman, selepas selesai qamat. Ya, hukumnya makruh melakukan solat sunat pada waktu-waktu tersebut. Ya, kita tengok kadang-kadang, ya, kadang-kadang di tempat-tempat tertentu ada makluman iqamat berapa minit lagi, kita tengok tinggal seminit aja. Maka kalau kita solat sunat akan menyebabkan nanti kita ketinggalan daripada takbiratul ihram bersama dengan imam. Maka makruh melakukan solat sunat pada waktu itu. Di antara azan dan iqamah ada waktu senggang. Nabi kita katakan bainal adzanaini rak'atain, di antara dua azan iaitu azan dan iqamah ada tuntutan 2 rakaat solat sunat. Maka kalau waktu yang sekurang-kurang waktu Bilal nak berikan kepada para jamaah, contohnya macam sekarang kita subuh kita lambat, ya, subuh kita dah sampai 6.20 baru azan, ya. Kalau 6.20 baru azan, kita bagi masa 10 minit lagi dah 6.30. Ya, kalau 6.30 baru qaman, bila nak habis solat, jemaah nak pergi kerja pula, ada yang masuk pukul 7. Masya-Allah, ya. Itu yang akan mengakibatkan musim-musim yang macam ni ramai yang tak ikut subuh di masjid dan surau. Kerana, ya,
Bilal masih duk kira juga jam, ya, jam dekat depan tu komat, lagi 10 minit, ya. Jadi sekurang-kurang waktu kita nak berikan kepada para jamaah di musim yang macam ni ialah dengan sekurang-kurangnya 2 rakaat solat. Selepas selesai Bilal azan, Bilal solat sunat 2 rakaat selesai, maksudnya jemaah juga selesai solat, maka selesai itu sudah pun masuk waktu qamat. Ya, sudah boleh melakukan qamat. Namun afdalnya, kalaulah kita tak ada bersegera apa-apa, afdalnya kerana ada hadis Nabi, riwayat daripada Sayyidina Anas bin Malik, Nabi kita berpesan kepada Sayyidina Bilal, jadikanlah waktu azan dan iqamahmu sekadar orang yang sedang makan dapat menyelesaikan makannya, bersiap-siap kemudian datang solat. Ya, dalam riwayat yang lain Ubay bin Ka'ab meriwayatkan Nabi kita berpesan, jadikanlah waktu antara azan dan iqamahmu sekadar orang yang sedang mandi, qada hajat, ya, dapat menyelesaikan hajatnya, bersiap dan datang solat. Maka Syekh Atiyah Saqar menyebutkan bahawa 2 riwayat ini kalau digabungkan sesuai dengan apa yang dibuat di zaman kita untuk solat maghrib, solat isya, solat, ya, solat Zuhur dan Asar selepas azan kemudian qamat ialah 10 minit. Ya, waktu antara azan dan iqamat tu 10 minit. Sesuai dengan hadis ketika orang makan, selesai makan dan dia datang solat. Dengan waktu subuh ditangguhkan sampai 15 minit sesuai dengan hadis orang mandi. Takkan pagi-pagi subuh dah makan. Ya. Maka sampai 15 minit. Itulah ya waktu yang biasanya dilakukan di masjid-masjid kita, ya, waktu antara azan dan iqamah, ya, ada hadisnya. Namun sekurang-kurang waktu ialah sekadar 2 rakaat solat selesai, maka sudah masuk waktu untuk iqamat. Jadi apabila solat diqamatkan, maka tidak ada lagi tuntutan solat sunat. Hatta dengan solat sunat tahiyatul masjid pun diambil alih oleh solat fardu. Kita datang ketika mana dah qamat, maka kita langsung ikut solat fardu. Solat fardu kita tu mengambil alih hukum tahiyatul masjid. Ya. Dalam kitab I'anatul Talibin menyebutkan ada 6 solat yang diambil alih oleh solat lain. Yang pertama, solat tahiyatul masjid diambil alih oleh apa-apa solat yang saat kita masuk ke masjid kita melakukan solat. Yang kedua, solat sunat wudu. Tiap-tiap kali kita berwudu maka kita disunatkan untuk melaksanakan solat. Maka solat apa juga yang kita lakukan selepas berwudu dianggap mengambil alih hukum solat sunat wudu. Yang berikutnya ialah solat sunat tawaf. Maka solat sunat tawaf diambil alih oleh solat fardu. Kalau selesai kita melaksanakan tawaf, kita pergi nak solat sunat tawaf, pada ketika itu diqamatkan solat, maka kita langsung ikut solat yang diqamatkan. Pada ketika itu solat tersebut sudah dianggap mengambil alih hukum solat sunat tawaf. Yang berikutnya dengan solat sunat ihram, maka solat sunat ihram juga diambil alih oleh solat lain, ya, iaitu dengan solat, ya, dengan solat fardu. Kita nak melakukan solat sunat ihram, tapi saat kita masuk ke masjid diqamatkan solat, maka pada ketika itu kita ikut solat dengan solat tersebut sudah dianggap mengambil alih hukum solat sunat ihram. Yang berikutnya dengan solat sunat, dengan solat sunat hajat. Solat sunat hajat diambil alih oleh apa-apa solat, asalkan selepas kita melaksanakan solat kita berdoa dengan doa hajat, maka solat yang kita tunaikan itu sudah dianggap mengambil hukum sunat hajat. Yang berikutnya ialah solat sunat istikharah, diambil alih oleh apa-apa solat, asalkan selepas kita, ya, selepas kita melaksanakan solat kita berdoa dengan doa istikharah, maka solat kita itu dianggap telah pun mengambil hukum, ya, melakukan solat sunat istikharah. Itulah 6 macam solat yang boleh diambil alih oleh solat yang lain. Baik, kita masuk pada tajuk yang berikutnya. Halaman yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim.
Baik, merapikan saf tak perlu kita ulang. Teruskan ke bawah. Hendaklah aturan solat makmum muwafaqah, iaitu menyamai dengan aturan solat imamnya pada perbuatan-perbuatan yang zahir. Ya, ini berkenaan dengan siapa boleh ikut siapa. Ya. Siapa boleh jadi makmum kepada siapa. Ya. Maka untuk kita mengetahui bahawa siapa boleh ikut siapa, yang pertama ialah hendaklah zahir kedua-dua solat yang nak ditunaikan itu sama. Kalau zahirnya tak sama, contohnya seperti solat jenazah, orang yang menjadi imam solat jenazah tak boleh jadi imam kepada solat lain. Orang yang solat jenazah tak boleh jadi imam kepada solat lain, kerana solat jenazah tak ada rokok dan sujud. Saya pernah ditanya soalan daripada seorang sahabat di Kelang. Dia hantar mesej, "Ustaz, apa hukum imam sujud solat jenazah?" Saya kata, tak pernah dengar lagi ni. Kita pun jawab, bagi jawapan, bagi dalil, bagi apa semua. Elok petang dia call balik, "Ustaz, minta maaf, salah informasi. Rupa-rupanya imam tu namanya sujud." La ilaha illallah. Orang tanya siapa jadi imam solat jenazah, kawan jawab imam sujud solat jenazah. Kawan ni dengar langsung tanya soalan. Rupa-rupanya bukannya imam tu sujud, hanya nama dia sujud. Jadi maka solat jenazah tak ada rokok dan sujud, maka tak boleh untuk jadi imam kepada solat yang lain. Begitu juga sebaliknya, yang solat jenazah tak boleh ikut kepada solat lain. Yang kedua, solat sunat gerhana. Disebabkan solat sunat gerhana 2 kali Fatihah, 2 kali rokok, baru 1 rakaat. 2 kali Fatihah, 2 kali rokok, baru 1 rakaat. Ya, imam baca Fatihah, baca surah rokok. I'tidal, baca Fatihah, baca surah rokok. I'tidal, baru sujud, dianggap 1 rakaat. Hatta kalau dengan datang seorang makmum pada rakaat yang kedua, rokok yang kedua tadi, maka tak dikira dapat rakaat. Ya, imam baca Fatihah, baca surah rokok, i'tidal, baru datang seorang makmum, ikut baca Fatihah, baca surah, rokok, i'tidal, sujud. Maka makmum yang baru datang itu, dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab, Imam Nawawi mengatakan belum dikira dapat rakaat. Maka dia mestilah nanti selepas salam imam kena bangun buat lagi 2 kali Fatihah, 2 kali rokok, kerana tadi dia hanya muwafaqah imam dengan hanya 1 rokok saja, maka dia belum dikira dapat rakaat. Jelas sekali bahawa solat sunat gerhana zahirnya tak sama dengan solat-solat yang lain. Maka yang solat gerhana tak boleh jadi imam pada solat yang lain, yang solat yang lain juga tak boleh jadi imam kepada solat gerhana. Yang ketiga ialah berkenaan dengan sebagaimana yang disebutkan dalam matan Abi Syuja', wala ya'tamma bil muqim. Orang yang nak melakukan solat qasar tak boleh berimamkan kepada orang yang solat tamam. Tak boleh berimamkan kepada yang solat tamam. Tidak sah, bukan tak sah solat, tapi tak sah qasar. Dengan erti kata, kalaulah kita dah niat qasar ikut kepada imam tamam, apabila jelas imam melakukan tamam, maka wajib kita buat tamam. Tak boleh dengan kita buat qasar. Orang yang niat qasar ikut di belakang imam yang tamam, walaupun tamam itu 2 rakaat, dia melakukan qada sembahyang isya yang dia tak sempat lakukan dalam penerbangan ketika mana balik melaksanakan umrah. Contohnya, maka sampai di KLIA, dia berjamaah subuh. Selesai jamaah subuh, dia pergi ke belakang nak melakukan qada solat isya. Disebabkan dia masih musafir, maka isya itu masih boleh diqada dengan qasar, sebab dia masih musafir. Maka saat dia nak solat isya, tiba-tiba ada kumpulan baru yang buat sembahyang subuh. Kata dia, eloklah ikut ni, dia orang pun 2, aku pun 2 juga. Hukumnya tak boleh. Hukumnya tak boleh. Kenapa? Sebab subuh yang 2 rakaat itu tamam, bukan qasar. Maka dengan sebab itu tidak boleh. Maka dengan itu kalau dia ikut buat, maka dia wajib buat isya 4 rakaat, kerana tidak sah niat qasar ikut di belakang imam
tamam, bukan tak sah salat, tak sah niat qasar. Ya. Baik, kita pada halaman yang kelima. Perhatian, tidak mengapa jika niat solat imam dan makmum berbeza. Seperti orang yang solat fardu ikut di belakang orang yang solat sunat, tak ada masalah asalkan zahirnya sama. Kita sembahyang Isya ikut kepada imam solat tarawih. Ya, kita datang ke masjid belum Isya lagi, tapi imam tengah buat tarawih. Maka saat kita solat Isya ikut di belakang imam tarawih, hukumnya sah kerana zahir solat sama. Ya. Begitu juga sah orang yang solat sunat ikut kepada orang yang solat fardu berjamaah, hukumnya sah. Ya. Seseorang yang Masya Allah dia ada banyak qada, ya, solat subuh contohnya yang ditinggalkan waktu muda-muda dulu, maka dia bangun pada malam-malam hari, dia hanya melakukan qada solat. Tapi ada orang yang ikut tahajud di belakang dia, contohnya ikut witir di belakang dia, maka hukumnya sah. Ya. Begitu juga sah orang yang solatnya kurang rakaat ikut kepada imam yang lebih rakaat, hukumnya sah. Boleh orang yang nak melakukan qada subuh ikut di belakang imam maghrib. Contohnya, ya, kita nak melakukan qada subuh, imam solat maghrib. Ya, bukan waktu yang umum ni, maksudnya ya, kita pun datang nak solat maghrib di masjid. Ya, bila selesai kita solat maghrib, kita biasa ke belakang nak qada solat. Waktu kita nak qada solat, kalau kita buat seorang-seorang tak dapat pahala jemaah. Ya, maka pada ketika itu ada jemaah lain nak buat maghrib, maka kita yang nak qada subuh ikut kepada imam maghrib, hukumnya sah. Ya, saat dengan tuan imam duduk tahiyat awal, kita sudah duduk tahiyat akhir solat subuh, sebab kita qada subuh contohnya. Maka pada ketika tuan imam bangun ke rakaat yang ketiga, kita pada ketika itu hendaklah menunggu sahaja dalam keadaan tahiyat akhir. Kita tunggu saja, ya, sehingga imam selesai. Di mana dalilnya? Dalilnya ialah di mana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pernah mengimamkan solat subuh 1 rakaat. Ya, sebagaimana hadis yang sahih, ya, dalam babul istikhlaf, imam, ya, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq telah pun melaksanakan 1 rakaat subuh. Kemudian baru Nabi kita keluar. Maka saat Abu Bakar melihat Nabi kita yang keluar, Abu Bakar berganjak ke tepi tak nak jadi imam. Nabi kita takbir, langsung menyambung lagi 1 rakaat yang ditinggalkan oleh Abu Bakar. Maka ketika para jamaah semua duduk tahiyat solat subuh, maka Nabi kita bangun menyempurnakan lagi 1 rakaat. Nabi kita bagi isyarat tapak tangannya kepada para sahabat supaya menunggu. Ya. Maka, ya, Nabi kita bagi isyarat tapak tangan supaya para sahabat semua menunggu. Baginda menyelesaikan 1 rakaat. Bila Nabi kita duduk tahiyat akhir, Nabi kita salam, baru sahabat ikut salam. Di sini menunjukkan bahawa orang yang dah cukup rakaat boleh menunggu imam yang belum cukup rakaat. Ya, boleh orang yang dah cukup rakaat menunggu imam yang belum cukup rakaat. Maka dengan sebab itu tuan-tuan, satu perkara yang sangat-sangat merugikan kita dalam bulan Ramadan ialah orang yang nak buat witir awal. Disebabkan masjid buat tarawih 20 rakaat, maka dia 8 saja dah nak balik. Ya, kebiasaannya kalau di KL sampai disediakan 2 tempat parking. Ya, parking, ya, tarawih 8, parking tarawih 20, masya-Allah, ya, supaya jemaah tak bergaduh. Ya. Ini dia datang parking ikut suka aja, tiba-tiba dia nak balik 20, ya, dah blok orang lain. Ya, maka terpaksa buat 2, ya, 2 laman parking yang berbeza. Ya. Yang ke-20 kanan, yang 8 ke kiri, masya-Allah. Ya. Jadi saat habis saja 8, semuanya bertempiaran ke belakang melakukan solat sunat witir secara sendirian. Alangkah baiknya kalau kita ikut sama-sama witir dengan imam supaya kita masih dapat pahala berjamaah witir. Ya, sebab solat sunat witir tak dituntut berjamaah kecuali dalam bulan Ramadan.
Dalam bulan Ramadan saja solat sunat witir itu dituntut berjamaah. Satu kerugian saat dengan solat sunat witir kita tak lakukan berjamaah, yang hanya khusus ada dalam bulan Ramadan untuk jamaah solat witir. Maka saat imam bangun ke rakaat ke-9 dan ke-10, kita niat witir 2 rakaat. Saat imam bangun rakaat 11 dan 12, kita niat witir 1 rakaat. Maka ketika mana imam rokok pada rakaat yang ke-11 tarawih, kita pun ikut rokok rakaat yang pertama, rakaat yang ketiga untuk witir kita. Maka saat tuan imam sujud dan bangun kembali ke rakaat yang ke-12, waktu itu kita duduk dalam hal keadaan tasyahud akhir, menunggu imam menyelesaikan lagi 1 rakaat. Maka pada ketika itu kita dapat pahala dan fadilat solat witir berjamaah. Dalam hadis Nabi kita katakan, man qama ma'al imam, siapa yang bangun melakukan solat malam, yakni solat qiyam Ramadan, iaitu solat tarawih, sampailah witir dia buat dengan imam, maksudnya berjamaah witir, maka seolah-olah dia melakukan qiyamul lail sepanjang malam. Jadi untuk orang yang memang dah super malas macam kita ni, eloklah supaya dapat ganjaran pahala qiyamul lail sepanjang malam. Bukti kemalasannya sebab 8 dah cabut balik. Itu bukti kemalasannya. Dah lah cabut balik, tak dapat fadilat sepanjang malam pula, lebih merugikan lagi. Maka ikutlah berjamaah witir. Boleh-boleh saja, sama ada dengan kita ikut dengan tuan imam dengan niat witir 1 rakaat, ataupun ketika mana imam bangun ke rakaat yang ke-9 dan ke-10, kita langsung niat witir 3 rakaat pun boleh. Kalau kita niat witir langsung 3 rakaat, saat imam tahiyat pada rakaat yang ke-12, maka kita juga duduk tahiyat. Saat imam bagi salam, kita bangun buat lagi 1 rakaat, menyempurnakan witir 3 rakaat. Itu pun boleh. Yang ruginya yang pergi balik tiap seorang-seorang, itu merugikan. Baik. Boleh orang yang solat sunat ikut kepada fardu, boleh orang yang fardu ikut kepada sunat asalkan zahirnya sama. Boleh orang yang kurang rakaat ikut kepada yang lebih rakaat. Boleh yang lebih rakaat ikut kepada yang kurang rakaat. Contohnya mereka yang melakukan solat isyak tadi 4 rakaat ikut kepada imam tarawih 2 rakaat. Ni biasa, hukumnya boleh dan maklum dalam pengetahuan kita. Boleh orang yang solatnya ringkas ikut di belakang orang yang solatnya luas. Kita datang nak sembahyang zuhur, pada ketika itu kita tengok jemaah baru selesai, tuan imam pergi ke tiang. Ni nampak imam ni mesti nak melakukan sembahyang ba'diyah ni. Kita pun langsung pergi takbir sebelah dia, Allahu Akbar, niat zuhur ikut kepada tuan imam. Tiba-tiba Masya Allah, berdirinya lama, rokoknya lama, sujudnya lama. Ingatkan 2 rakaat, rupa-rupanya 4 rakaat juga selesai. Selepas solat kita langsung tanya, imam, ana ingatkan imam sembahyang ba'diyah tadi, ana ikut dengan imam. Kata tuan imam, saya kalau selepas zuhur selalu saya buat solat sunat tasbih. La ilaha illallah, patutlah panjang. Solat sunat tasbih itulah zuhur yang paling panjang seumur hidup kita. Rokoknya lama, i'tidalnya lama, sujudnya lama. Dari segi hukum boleh? Boleh. Boleh orang yang solatnya ringkas ikut kepada mereka yang solatnya luas. Baik, yang kelima, halaman yang kelima, niat solat berjamaah. Makmum hendaklah berniat menjadi makmum atau mengikut imam. Jika tidak, dia tidak mendapat pahala berjamaah. Mestilah makmum itu niat ikut imam. Imam tidak disyaratkan berniat menjadi imam. Bahkan kalau dia tak niat jadi imam pun tetap dengan solat orang di belakangnya sah. Walau imam tak niat menjadi imam. Sebab apa? Qudwah ni adalah qudwah seorang makmum kepada imam. Ikutan tu adalah pada makmum, pada hak makmum kepada imam. Baik. Perkara yang perlu kita ambil maklum juga ialah niat sebagai imam dan sebagai makmum itu tidak wajib dalam takbiratul ihram. Niat sebagai imam dan sebagai makmum hanya sunat saja dalam takbiratul ihram.
terutamanya bagi mereka yang sukar nak dapat niat. Ya. Ni perkara kita kena ambil maklum. Dalam solat tuan-tuan, yang perlu ada dalam solat fardu, yang pertama qasad, sahaja aku, ya. Kemudian solat fardu, ya, yang kemudiannya ialah maghrib, ya, subuh, asar, isya, ya. Sahaja aku solat fardu asar, itu saja yang wajib. Dalam Allahu Akbar ada sahaja aku solat fardu asar, ya. Kecuali kalau seseorang itu memang mampu dengan niat yang panjang tadi, ya, sahaja aku solat fardu asar 4 rakaat tunai mengikut imam menghadap kiblat, silakan, ya. Dia memang boleh, ya. Usalli fardal asri 4 rakaatin adaan ma'muman mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala lagi, Allahu Akbar, ya. Allahu Akbar langsung dapat semuanya, silakan, ya. Tapi kalau kita tengok ada seorang usalli Allah, usalli Allah, usalli Allah, usalli Allah, ya, marah kat diri dia sendiri sebab takbir tak boleh, ya. Kalau macam tu kita pegang tangan, kita bisik-bisik lah, ya, ya, bisik-bisik. Dalam semayang ni kena ada apa? Sahaja aku solat fardu zuhur, ya, selepas Allahu Akbar baru awak ingat 4 rakaat tunai mengikut imam, ya. Boleh niat, ya, sebagai makmum atau sebagai imam selepas selesai takbir lillahi ta'ala. Selepas selesai takbir 4 rakaat selepas selesai takbir boleh. Yang penting 3 tadi mesti ada dalam takbiratul ihram. Sahaja aku solat fardu zuhur, yang ni 3 kena ada, ya. Selebihnya tu boleh di luar takbir, terutamanya bagi mereka yang sukar dapat niat, ya. Kesian kadang-kadang, ya. Saya pernah jumpa tuan-tuan seseorang yang dia kata, Ustaz, saya rasa saya bukan Islam. Hei, saya kata, kenapa? Ya. Sebab saya tak boleh solat, Ustaz. Ya. Islam apa tak boleh solat? Awak jadi masalah kat mana kata tak boleh solat? Saya tak boleh takbir, Ustaz. Ya. Bilal qamat subuh, Ustaz bayangkan, Bilal qamat subuh, imam takbir, saya duk usalli takbir ni, kata dia, Nuh, isyrak Nuh, baru boleh Allahu Akbar. Solat apa macam tu? Ya. Tak boleh. Ya. Sudahnya jadi rasa segan, jadi hina diri, jadi rasa tak boleh nak bergaul dengan orang, jadi malu, ya. Sampai macam tu, ya. Maka untuk orang yang macam tu kita mudah-mudahkanlah. Fiqh kita kan untuk menyenangkan umat, ya. Jangan memayah-mayahkan, ya. Saya kata cuba awak niat sahaja aku dulu, kemudian takbir, boleh tak? Dia pun niat, sahaja aku solat fardu subuh, tak. Cuba takbir tengok, Allahu Akbar. Boleh, ya. Saya kata mazhab Hambali boleh niat sebelum takbir, ya. Untuk kih macam awak ni, ya, dah anggap diri sampai gila dah ni, ya. Dah anggap diri sampai bukan Islam dah, ya, sebab tak boleh semayang. Takkan kita nak berkemah juga, tak boleh, mesti dalam takbir, ya. Untuk orang yang macam tu tuan-tuan, ya, cuma perkara-perkara yang macam ni kita tak buka luaskan, hanya pada kes-kes yang tertentu, ya. Bukanlah kita nak orang kita ambil mudah, tetap bermudah-mudah, tetapi kita perlu memberikan kemudahan pada mereka yang sangat-sangat sukar dan susah. Kesian, Allah, 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 macam-macam jadi tuan-tuan, ya. La ilaha illallah, ya, kesian, ya. Maka untuk yang macam tu kita boleh bagi tahu, ya, bahawa ada dalam pandangan mazhab yang mengatakan boleh niat sebelum takbir, ya. Itu untuk orang-orang yang special case macam tu lah. Ada lagi yang mengatakan, Ustaz, saya merasakan, ya, tak tahulah apa nak jadi pada saya, Ustaz. Saya mandi wajib, saya niat sahaja aku mandi wajib, tapi hati saya kata aku tak mandi. Hoi, ya. Macam mana, Ustaz? Duk mandi basah ni, tapi hati kata tak mandi. Ya. Macam-macam tuan-tuan, ya. Itu gangguan, ya, gangguan, ya. Baik. Secara umumnya, secara kaedahnya, niat sebagai imam dan sebagai makmum tak dituntut dalam takbiratul
ihram. Maksudnya boleh niat sebagai imam dan sebagai makmum selepas selesai takbir. Ya. Kecuali ada 4 solat. Kecuali 4 solat, ya. Tengok pada halaman yang ke-6 pada perhatian tu. Dalam ni ada 2 aja, tapi bila saya rujuk balik kitab Nihayatul Zin, tambah lagi 2. Jadi ada 4. Ya. Yang pertama ialah solat Jumaat. Maka solat Jumaat tidak sah kecuali secara berjamaah. Maka hendaklah daripada awal takbir niat berjamaah. Maka dengan sebab itulah solat Jumaat mesti ada sahaja aku solat fardu Jumaat imam. Solat Jumaat kena ada 4. Ya, solat Jumaat kena ada 4. Sebab apa? Dia kena niat imam dan makmum juga dalam takbiratul ihram. Kerana Jumaat tidak sah kecuali secara berjamaah. Ya. Yang kedua ialah salatul muadah, solat ulangan. Solat ulangan ialah tiap-tiap solat fardu yang dah kita tunaikan, kemudian kita mengulanginya semula dengan tujuan untuk mendapat fadilat berjamaah atau membantu orang lain yang belum melakukan solat berjamaah. Ya. Contohnya dengan kita dah tunaikan solat berjamaah di masjid, saat kita balik ke rumah keluarga belum solat lagi, maka boleh kita mengimamkan mereka dengan niat solat ulangan. Ya. Dan solat ulangan ni bukan fardu lagi, ia hanya sunat. Ya, maka tak perlu kita sebut sahaja aku solat fardu Isya, sahaja aku solat Isya imam. Ya, sebab ia jadi sunat. Nabi kita katakan hiya sunnatul lakum. Ya, ulama mengatakan solat ulangan tidak sah kecuali secara berjamaah. Kerana dalil-dalil yang menunjukkan keharusan solat ulangan itu semuanya menunjukkan bahawa solat ulangan itu dilakukan berjamaah. Yang pertama, Sayyidina Mu'adz bin Jabal telah pun melakukan solat Isya bersama dengan Nabi kita berjamaah di Madinah. Ketika mana balik ke kampungnya, kampung Bani Salim bin Amar, orang kampungnya belum solat Isya sebab mereka menunggu Mu'adz menjadi imam. Maka Mu'adz mengimamkan solat lagi. Tadi dia dah solat Isya dengan Nabi kita. Ya, maka itu menunjukkan bahawa bolehnya solat fardu diulang dengan syarat berjamaah. Seseorang masuk ke masjid pada waktu zuhur, di saat Nabi kita baru selesai zuhur, maka Nabi kita tanya, man yatasaddaq li hadza, siapa yang nak bersedekah untuk orang ni? Maka kata Abu Bakar, ana. Maka Nabi kita katakan, pergi solat dengan dia. Maka Abu Bakar melakukan lagi solat zuhur ulangan dengan orang tersebut, sedangkan Abu Bakar dah solat zuhur. Maka itu menunjukkan keharusan mengulangi solat. Yang berikutnya dalam Mishkatul Masabih, Imam At-Tabrizi menyebutkan ketika mana Nabi kita selesai solat Isya, Nabi kita toleh tengok kepada para jamaah. Nabi kita dapati ada 2 orang yang berada jauh daripada saf. Maka langsung Nabi kita tanya, apakah kalian tak ikut solat dengan kami? Maka pada saat itu kata keduanya, kami telah pun melaksanakannya di tempat kami tadi ya Rasulullah. Nabi kita selalu solat Isya agak lewat. Kumpulan ni masuk aja fardu Isya, dia masuk waktu dia langsung solat, kemudian baru datang ke masjid nak bertemu dengan Nabi. Maka Nabi kita katakan, idza ataitumul masjid wa tuqimu fiha shalah, apabila kalian datang ke masjid dalam hal keadaan masjid sedang melaksanakan solat, maka hendaklah kalian ikut solat. Lalu Nabi kita menegaskan, hiya sunnatul lakum, ia adalah sunat bagi kalian. Maka di sini menunjukkan kepada kita bahawa solat ulangan itu hukumnya sunan, ya, dan tidak sah kecuali secara berjamaah. Baik, yang ketiga, tak ada dalam buku, kena salin, ialah solat jamak takdim kerana hujan. Ya, solat jamak takdim kerana hujan. Ya, solat jamak ni tuan-tuan, dia ada banyak sebab. Ada jamak kerana musafir, ada jamak kerana sakit, ada jamak kerana kerana bertugas, menjaga keamanan negara, ada jamak. Ya. Dan ada satu jamak keharusan menjamakkan solat disebabkan hujan. Jamak kerana hujan tidak sah jamak takhir, hanya boleh jamak takdim saja. Ya, kita dah ada di masjid, hujan selebat-lebatnya dan tuan imam buat keputusan,
Kata Tuan Imam, memandangkan tempat kita ni selalu banjir. Tadi pun kita tengok air di jambatan dah sama paras dengan jambatan. Dengan hujan masih lebat, dibimbangi asar nanti kita takkan dapat datang berjamaah ramai macam ni. Maka kita buat keputusan melakukan jamak takdim asar dalam zuhur ni. Ya, Tuan Imam buat pengumuman macam tu. Maka hukumnya boleh melakukan jamak takdim, ya, asar, ya, masukkan dalam solat zuhur, dalam waktu solat zuhur, ya. Jamak takdim dibolehkan kerana hujan, ya. Apatah lagi kalau di zaman dahulu, masya-Allah, kadang-kadang pakaiannya hanya selai saja, maka kalau saat balik dah basah tak boleh datang balik. Begitulah juga dengan jalan, kadang-kadang dengan ada kotoran dan sebagainya, ya, pakaian terkena najis dan sebagainya. Maka dengan sebab itu diharuskan jamak takdim kerana hujan. Zaman kita ni agak kurang tepat lah kalau kita nak praktikkan, sebab kita dah ada kenderaan, kita dah ada payung, kita dah ada apa. Cuma dari segi boleh melaksanakan, masih lagi kekal hukumnya boleh jamak takdim kerana hujan. Jamak takdim kerana hujan diharuskan untuk mendapat pahala berjamaah. Maka dengan sebab itu solat jamak takdim wajib berjamaah. Ya, kerana jamak takdim kerana hujan wajib berjamaah. Maka wajiblah berniat sebagai imam atau sebagai makmum dalam takbiratul ihram. Baik, yang berikutnya, yang keempat, ya, juga tak ada dalam buku, ialah solat yang telah dinazarkan untuk berjamaah. Seseorang kerana terlalu bersyukur baru dilantik menjadi setiausaha masjid, masya-Allah, ya. Sebab baru dilantik menjadi setiausaha masjid, maka akhirnya dia kata apa? Ya, alhamdulillah saya telah dilantik menjadi setiausaha masjid. Ya Allah, aku bernazar, ya, wajib ke atasku solat berjamaah di masjid ini selama 40 waktu, masya-Allah, ya. Maka tiap-tiap waktu dia datang berjamaah, dia wajib niat berjamaah dalam takbiratul ihram. Kerana solat itu wajib, ya, kerana disebabkan nazar, ya, wajib niat jamaah, wajib berjamaah disebabkan nazar, ya. Pada asasnya berjamaah bukan wajib, ya, tetapi jadi wajib disebabkan dia yang mewajibkan dirinya dengan nazar. Maka pada ketika itu juga wajib niat sebagai imam, atau kalau dia jadi makmum, ya, sebagai makmum di dalam takbiratul ihram. Itulah 4 solat yang wajib niat sebagai imam dan makmum dalam takbiratul ihram. Selebihnya tak wajib niat sebagai imam dan makmum dalam takbiratul ihram, bahkan boleh selepas selesai solat, selepas selesai takbir. Baik, berikutnya mengubah niat. Jika seorang itu berniat solat dengan niat solat sunat, kemudian dia mengubah niatnya kepada solat fardu atau kepada solat sunat yang lain, maka solatnya tidak sah. Ya, ni tuan-tuan, gambarannya ialah, ya, solat ini tak boleh kita ubah niat, sebab, ya, hukum niat itu mestilah jazam, maksudnya berterusan daripada awal sampai akhir, tak berubah-ubah. Ya, maka mengubah niat tak boleh. Tak boleh orang yang solat sunat ubah niat kepada solat fardu. Dia datang ke masjid, belum ada orang nak solat, maka dia pun niat tahiyatul masjid. Elok dia takbir aja, ada datang seorang tumpang takbir ikut asar. La ilaha illallah. Dia pun dah ada alang-alang dah ikut asar ni, dia ubah niat jadi asar lah. Tak boleh. Ya, batal solat dengan mengubah niat. Begitu juga dengan seorang yang solat fardu, tak boleh ubah niat kepada fardu yang lain. Dia solat fardu, ubah niat kepada fardu yang lain. Contohnya seperti mereka yang melakukan jamak takhir. Jamak takhir tak syarat, ya, tak syarat tertib. Nak buat maghrib dulu pun boleh, isyak dulu pun boleh. Ya, jamak takhir tak syarat tertib. Kita buat maghrib dulu pun boleh, kita buat isyak dulu pun boleh. Ya, maka makmum dia ikut kepada imam, dia niat isyak. Ya, dia niat isyak. Tiba-tiba tuan imam buat maghrib, ya, rakaat ketiga duduk tahiyat lagi, masya-Allah. Pada ketika itu makmum yang dah niat isyak tadi, alang-alang imam dah niat maghrib, dia pun ubah jadi maghrib. Tak boleh. Ya, hukumnya batal solat apabila mengubah niat solat fardu kepada fardu yang lain.
Solat sunat kepada sunat yang lain tak boleh, solat fardu kepada fardu yang lain tak boleh, solat sunat kepada fardu pun tak boleh. Hanya satu keadaan saja yang diharuskan, iaitu solat fardu kepada sunat apabila nak mendapat fadilat berjamaah. Kita menunggu para jamaah datang nak solat asar, tak ada yang datang, maka pada ketika itu kita langsung solat asar sendirian. Elok kita takbir aja, tiba-tiba ada sekumpulan orang datang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, qomat kat ujung sana, sembahyang dengan kumpulan dia. Maka pada ketika itu kalau kita sembahyang asar sendirian, kita tak dapat pahala jamaah. Boleh untuk kita ubah niat asar kita kepada sunat mutlak 2 rakaat, maka kita pergi ikut jamaah. Itu hanya satu-satunya keadaan yang diharuskan mengubah niat solat fardu kepada solat sunat. Baik, kita sampai sini dulu tuan-tuan. Ya, kita rehat dulu, insya-Allah ya. Tunggu panggilan pihak penaja untuk kita sambung pula. Ya. Siri yang pertama ni baru 6 muka surat. Jadi secara yakin dan pasti kita takkan khatam hari ni. Ya. Terima kasih Al-Fadil Ustaz atas siri yang pertama. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, para imam, para bilal, semua yang hadir pada pagi ini dijemput untuk menikmati jamuan makan pagi yang disediakan. Semua makan pagi kita sediakan di ruang lega. Ruang lega